Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita, menjadikan masa kita, memberi peluang kepada kita menggunakan masa yang kita ada. Salam dan selawat kepada Rasulullah, kerana dengan hidayah yang Rasulullah bawa itu, kita pun jadi Islam berkat perjuangan sahabat-sahabat. Jadi salam selawat itu tak boleh tinggal. Sahabat pun kena selawat dulu. Salam selawat pada mereka, termasuk para ulama-ulama, guru-guru, siapa saja yang mengubahkan diri mereka di dalam dakwah sehinggalah hari kiamat. Seperti yang kita selalu sebut, doa itu ringkas, pendek, tapi insyaAllah bila kita mati besok, dia sekonyong-konyong datang cari kita. Doa kita sampai kepada kita. Sebab kita adalah salah seorang daripada yang terlibat sehingga hari kiamat. Doa kita tu sehingga hari kiamat. Jadi kita tu salah seorang daripada puak-puak tu. Jadi bila kita mati besok, dia sekonyong-konyong mari kepada kita. Kita boleh ramai banyak sangat. Pokoknya kita baca doa tu. Amma. InsyaAllah kita masih lagi dengan kitab Imam Ibn Katsir, Permulaan dan Terakhir. Kitab ni saya tak lupa. Sini ada kitab ni kan? Tapi tak apa, kita masih lagi dalam kisah Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam dijangkakan, ya, setelah kita lihat dari segi selang dan bersamaan para nabi-nabi, kehidupan sejarah, maka ahli sejarah mengatakan kebanyakan, selisih pun tak banyaklah, bahawa Nabi Adam alaihissalam itu diturunkan ke dunia lah. Nak kata dilahirkan tak boleh. Kita tak tahu bila dilahirkan di syurga, tak tahu. Tapi kita ceritanya dia diturunkan ke dunia, iaitu sekitar tahun 4728 sebelum Masihi. Lama lah. Kalau campur-campur dengan lo kan, jatuh dia lebih kurang dalam 6,000 berapa? 6,700 tahun lah. Kita dengan Adam sekarang lebih kurang 6,700 tahun. Pasal pendek pula. Pasal pendek, kalau kita dah baca buku sejarah, dia kata Perak Man 35,000 tahun. Kita baca tamadun manusia, daripada tamadun kita mengaji di sekolah kebangsaan dulu, lalu pun apa nama tamadun apa batu, zaman batu. Ini semua cerita katun. Kita orang Islam jangan terima. Yang pertama buang masa, yang kedua merosakkan akidah. Apa tidak? Adam alaihissalam dia hidup di syurga. Teknologi dia tinggi. Dia dibuang ke dunia dengan teknologi. Walaupun dia datang bogeh, tapi dia datang dengan teknologi syurga. Ditakdirkan Adam alaihissalam ada anak 40 orang, kata setengah ahli tarikh. Ada setengah ahli tarikh kata 40 set. Tak tahu yang mana betul. Cerita lama. Cerita kemarin dulu orang cerita tak betul. Tak bulan sudah orang cerita tak betul. Cerita berpuluh-puluh tahun lagi lah kita tak tahu yang mana betul-betul. Tak kisahlah. Tapi cerita yang terkenalnya itulah cerita kembar, ya, Habil dengan kembarnya Iklimah, Habil dengan kembarnya Lubada. Itulah cerita yang paling terkenal dan masyhur. Ya. Habil terkenal dengan ternakannya, kan? Gitu. Habil ke Habil.
Habil dengan ternaknya. Kabil dengan pertaniannya. Dalam banyak-banyak anak Nabi Adam, Habil dia punya industri pertanian, Habil industri dia ternak. Kalau kita belajar zaman batu, zaman tahap apa, saya pun tak nak ingat. Politik, takotik, saya pun tak nak ingat zaman-zaman tu. Jadi kita jadi orang bodoh. Pakai kapal, pakai batu, pergi keluar api, tak arti nak masak. Sedangkan teknologi Adam alaihissalam ialah teknologi syurga, bukan teknologi kampungan. Dia berturun kepada anak dia. Kalau kita fikir berotak kita lah, ada berapa orang? Kalau 40 orang, 80 orang Nabi Adam, bini dia Hawa baru dah ada 80 orang. Buat apa dia bergaduh, cucuk tanam, belah kambing banyak-banyak. Kita fikir otak kita. Tapi itu teknologi, tamadun. Nabi Adam ajaklah siap-siap ke anak dia. Nabi Adam hidup bersama dengan cucu piuk dia selama 9 generasi. Sebab umur Nabi Adam panjang, 950 tahun. Jadi dia hidup 9 generasi. Kalau 9 generasi ramai ya, anak cucu dia. Sebab tu dia pun kena jadi Nabi. Sebab tu dia kena jadi Rasul. Kalau setakat 80 orang, lagi anak dia pun ada jadi Nabi, dia nak tak payah dakwah kepada siapa lah. Dia sudah semua kali jadi Nabi, senang lagi. Tapi ini adalah fitrah kemanusiaan. Dia mesti ada pembimbing. Ini juga tamadun. Jadi macam mana lah kita boleh gambarkan dalam teknologi yang kita hadapi dengan tamadun yang diceritakan kepada kita, tamadun bodoh. Tak tahu apa. Nampak? Kita kena tipu ya. Kita dengan Adam baru ada 6,700 tahun. Bukan jauh. 6,700 tahun. Kita jumpa tengkorak fosil berjuta-juta tahun dia cerita. Kita bukan kereta nak kira juta tahun sampai naik E. Kalau kereta kita naik E. E kita apa? Error. Tak reti nak kira. Macam kira tu tambah pakai RM3.5 lagi tak ada nak kira. Sebenarnya kita telah diperbodohkan dengan teknologi itu. Kita kena yakin ya, kita adalah keturunan Nabi. Ni yang duduk dalam kita punya musalla ni, kita semua adalah keturunan Nabi-Nabi. Jangan duduk pelik. Saya pun keturunan Nabi. Muslimin, muslimat semua keturunan Nabi. Jangan duduk pelik. Keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kalau kata aku keturunan Nabi, aku keturunan Nabi. Mana ada keturunan lain. Darwin saja aku keturunan apes, keturunan buruk. Darwin saja keturunan buruk. Tapi buruk tu dah melalui beberapa generasi. Dia buruk situ. Mereka kata orang hutan tu sikit lagi nak jadi orang pekat dia ke? Tak akan terjadi punya sampai kiamat. Mohong dia. Tak akan terjadi. Bulu orang hutan tu tak akan hilang sampai tinggal jadi macam bulu rumah kita. Tak jadi. Manusia dulu, kini dan selama-lamanya dia manusia. Cumanya Allah Ta'ala bagi kelebihan pada manusia. Dia asalnya ukuran besar dan dia kecil-kecil sampailah kita ni ukuran yang paling standard. Ukuran yang paling standard ni mulai zaman Fir'aun. Sudah standard lah. Zaman Nabi Musa tu ukuran paling standard. Sampai sekarang ni kita kalau pergi dulu gelunjung kaki dengan sama Fir'aun, ukur pada lututnya dengan betik kita, macam sama panjang ya. Fir'aun dengan kita, sama panjang je. Tapi kalau Adam alaihissalam 70 setahun, tak apalah, kita pun tak tahu 70 setahun apa, 70 setahun dia atau 70 setahun kita. Tapi dah 70 setahun kita lah, dah bercakap dengan kita. Nabi Muhammad cakap dengan orang Arab, 70 setahun orang Arab kan, panjang juga 70 setahun orang Arab kan. Kalau lawan lari dia langkah dia, kita 3, dia 2 kan. Nyayu satu pokoknya orang setengah kot.
Dia pun tak pernah diukur. Pokoknya kembang tak nak pergi ukur. Tapi agak-agak tinggi tu ada orang cuba buat replika baju Nabi Adam AS. Pakai krim, tarik nak pasang baju. Oh dia lepas dia sana pokok. Dia buat baju buah Nabi Adam lah. Konon nak dia buat replika tu. Tahu mana baju tengok Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ini dia ajak anak-anak dia satu pengkhususan. Ambil satu bidang. Ambil satu bidang. Buatlah bidang tu dengan teknologi yang ada. Pelihara. Si Habil belah kambing sampai gemuk. Bagi makan sampai gemuk. Tak bagi kebuluran. Takut mati. Takut kurus. Tu anak Nabi Adam, Habil bin Adam. Pasal apa kita kata dia tak ada teknologi? Cuma teknologi kita mungkin canggih sikit lah, belah lembu dalam kondo. Lebih lah sikit kita kan. Tapi sistem penternakan mestilah tujuan dia ialah untuk banyakkan daging. Bukan gitu lah. Nak bagi banyak daging, kena bagi dia makan banyak. Teknologi itu dah ada. Zaman Nabi Adam AS. Macam mana kita boleh terima tamadun yang dia ajak kat kita dulu, tingkatan darjah 1 sampai darjah 5, tingkatan 1 sampai berapa tu, dia cerita burung kat kita. Ya. Tapi cikgu cerdik kan. Ni saya nak mengajar tawarikh. Tawarikh dulu dia bagi. Naik tingkatan 1 dia bagi sejarah tak? Dia kata apa? Ni saya nak ajak, jangan pula siapa duduk angkat tangan nak tanya dari segi Adam ke, dari segi agama, jangan. Dia kata, saya tak reti tu. Saya mengaji kita ajak macam ni. Jawab apa kita pun kena jawab macam tu. Tak boleh jawab boleh? Jawab boleh, sadarlah. Begitu juga Habil. Dia diberikan satu teknologi untuk bercucuk tanam. Tujuan dia bercucuk tanam, kalau pokok timun, eloklah buat timun hai elok. Gemuk pokoknya, buahnya pun bulat, bagus. Lah, kalau pokok terung, keluar pokok terung, tu dia muntek bagusnya, kelasnya bukan keluar kemeton gitu. Malas nak buah baja. Jadi teknologi buah baja itu dah ada kepada Habil bin Adam AS. Itu adalah generasi pertama. Ini lah. Pasal kita tak tahu sejarah. Jadi kita duduk banding dengan orang asli di lautan. Dulu lagi atas batu tu mesti ada pakai kapok ikat batu. Kalau ikat kapok ambil batu ikat, serkir-serkir, batu bukannya pecah. Tapi teknologi besi ke apa semua memang datang bersama dengan teknologi manusia. Tuhan bagi. Tuhan yang ciptakan kita. Tuhan tahu kepentingan kita. Masak nasi mesti kena masak. Nak masak dengan api. Jadi Allah Ta'ala turun Adam tu, dia turun dah dengan Adam tu api. Tak payahlah Adam duk mereka nak buat api ni apa dah pula. Kan? Mesti turun dengan api. Teknologi itu Tuhan bagi dah. Teknologi ternakan. Yang tu kita duk cara dalam kitab lama-lama. Hak dua tu jadi host dalam cerita. Padahal yang lain banyak lagi. Contohnya Nabi Idris AS. Nabi Idris AS dia generasi yang ke-6. Anak cucu Adam, generasi yang ke-6. Kan? Generasi yang ke-6. Apa kerja Idris? Pandai menulis. Jangan duk sabit kerana kita buta kayu, buta huruf. Kita duk terima teknologi tamadun mengatakan manusia tak reti tulis. Betul. Generasi ke-6 manusia keturunan Adam, Allah Ta'ala dah bagi pandai menulis, iaitu Nabi Idris alaihissalam. Takkanlah Nabi Idris orang yang pandai menulis, orang lain tak reti menulis. Apa faedahnya Nabi Idris menulis kalau orang lain tak reti menulis?
Dia tulis orang-orang siapa nak baca. Mestilah menunjukkan bahawa Idris ialah yang paling pandai menulis di kalangan mereka yang sedang menulis. Jadi dia tu sastrawan lah. Kita kata macam lah ni Samad Said lah kan. Lebih kurang tu lah. Kita bukan tak menulis, tapi tulis sendiri, baca sendiri. Tapi yang si Samad, apa nama tadi? Samad Said tadi, dia tulis, orang baca. Boleh je. Macam buku ni kan, dia tulis, kita baca. Yang kita punya, kita tulis, kita baca. Ataupun kadang-kadang kita tulis hari ni, bulan depan tak boleh nak baca dah. Tapi tanya orang, oi hang tulis, hang tak boleh baca, apa lagi lah tak boleh baca. Teknologi menulis sudah wujud pada generasi yang ke-6. Tengok mereka nak menghubung kita. Dia kata, saya nak sebut pun zaman-zaman kita belajar teknologi tu mana, kalau kita nak sebut-sebut juga, jadi kita terikut-ikut dengan dia. Sedangkan Allah Ta'ala cerita kepada kita ni, kalau kita nak belajar sejarah, pasal tak ada siapa cerita pada kita tentang sejarah Islam. Kita kena ikut zaman Nabi ya. Cara kita buat period tempoh tu ikut Nabi. Kalau yang orang Bukit punya senang dia tersebut tahun. Abad ke-12, abad yang ke-3, abad yang ke-6, abad ke-6 sebelum Masihi. Kita boleh tangkap. Pasal yang pengajian menulis waktu tu 2000 tahun sebelum Masihi, berjuta-juta tahun terdahulu sebelum Masihi. Kita pun terkelip-kelip tak tahu ke mana kita. Sedangkan ahli astronomi tu yang buat kalkulator dekat dinding tu sampai kita pun jadi pening. Kalau kita set dia balik tarikh yang betul, dia akan bagi tahu waktu sembahyang yang betul. Betul tak? Dia tak kecoh kita. Dalam kiraan dia set berdasarkan lebih kurangnya malam pertama atau hari pertama bagi Adam AS turun ke dunia, iaitu sekitar 4012 sebelum Masihi. Dia anggarkan bahawa Adam turun ke dunia sekitar itu. Maka orang ahli-ahli astronomi kata ginilah, kita tak tahu bila start malam. Kita kira Adam main-main kat dunia, dia yang tahu yang ni yang malam, yang tu siang. Sebelum tu siapa tahu siang malam? Dinosaur mana dia tahu siang malam? Yang tahu siang malam Adam. Kita start dengan Adam. Jadi orang astronomi, dia buat matematik, dia punya kiraan permulaan malam. Dia istilahkan Julian date. Siapa yang belajar astronomi, dia tahu apa maksud Julian date. Dia ada jumlah hari sehingga hari ini. Jadi the first night, the first day tu, hari malam yang pertama bagi Nabi Adam dijangkaukan lah, iaitu 1 Januari 4712 sebelum Masihi. Jadi sampai hari ni dia pakai sifir tu, kira betul ya puasa, betul raya, betul kita nak marah dia. Tengok cerdik dia lah berbanding dengan orang yang kaji ayat batu, ayat apa zaman-zaman tu kan, zaman-zaman Neolitik tak apa-apa tu. Tak apalah, kita nak mengaji tu mengaji macam mana. Kalau tak mengaji tu jawab tak dulu Faisal. Jawab juga lah. Kita nak dapat BA, nak buat BSc, kena jawab betul lah. Tapi kita kena set dalam kepala otak yang betul hukum. Yang betul, yang dicerita di dalam Al-Quran, yang dicerita dalam hadis. Adam didatangkan daripada syurga dan mesti datang dengan teknologi syurga. Takkan Oman teknologi syurga. Kita duduk di Ipoh, kan? Government tak puas hati dengan kita, transfer kita pergi mana? Terengganu. Mesti kita bawa teknologi Ipoh pergi Terengganu, kan? Mesti lah. Tu jadi dulu mana ada orang makan apa nama nasi dagang dekat Ipoh. Tapi dah teknologi tu main daripada Kelantan, main daripada Terengganu, habis dengan kita jadi nasi dagang. Kan? Selera. Kita dulu kalau makan nasi lemak pagi je kan. Dulu malam pun makan nasi lemak. Penyakit Kelantan dah main kat kita. Betul ya? Dulu saya ingat dekat kampung, kalau sembahyang hajat, kita beli rumah baru atau buat rumah baru, sembahyang hajat. Pagi Tok Syekh main kan.
Siapa yang main ajak? Tunggu je, kita tunggu nak makan je, betul ya? Lah ni, kalau main ajak, satu sekolah, satu dewan, satu markas. Pasal penyakit tu, jangkit daripada Kelantan. Kelantan dia macam tu, dia semayang. SRP, semayang UPSR, semayang. Saya tu ingat dekat kampung, kalau buat kenuri naik rumah, datang rumah nanti pension nak buat kenuri selamat sikit, naik rumah. Datang, Tok Guru je, tok teh pergi semayang ni tu. Semayang, dia je Tok Guru je, semayang je, nak lain, tunggu, tahlil, makan, balik. Bilang semua kena semayang je. Pasal penyakit tu dapat daripada Kelantan. Lah. Adam datang daripada syurga. Dia datang, dia duduk di syurga, dia pakai baju. Jadi bila dia datang di dunia, dia pun pakai baju. Cuba tengok teknologi yang dia pajak. Sama dulu. Bila pakai baju? Mencawat dia kerja. Dia tu tengok ke orang sendiri tu pakai cawat. Jadi tengok boleh cawat, bogeh. Ada kira gitu. Sedangkan Adam AS dengan anak pinak dia, yang kita sebut lebih kurang 82 orang tadi, dah pakai baju macam kita ni lah. Tapi tak adalah pakai lebih, ada cop-cop ni, tak ada. Tapi mereka dah ada teknologi tak? Tutup kepalanya, ya, baju bahnya, dah ada dah. Teknologi dia dah ada dah. Yakin tak ni? Ya kan, Syekh ni biar betul. Syekh ni biar betul. Yakin ni? Kita kena yakin. Ni cerita daripada adik-adik. Cerita yang datang daripada Quran. Kita duduk dengar daripada Temberang. Sampai zaman apa mau pakai? Saya mula tak ingat lah. Zaman apa boleh pakai baju? Kan? Sedangkan generasi pertama Nabi Adam AS sudah tutup aurat. Sebab dia berada di kalangan Nabi. Malah anak Nabi Adam AS sendiri yang bernama Sid. Dulu bukan bahasa Arab ni. Adam, Sid, benda ni bukan bahasa Arab ni. Bahasa Arab ini berlaku sekitar 700-800 tahun Masihi, baru berlaku bahasa Arab. Sebelum tu dia tak ada bahasa Arab. Bahasa Arab dia berlaku kemudian. Tapi asal Arab tu daripada Johum. Dia sekitar 1000 atau 2000 sebelum Masihi lah. Asal Arab tu. Tapi yang jadi Arab, yang hati orang guna bahasa Arab cakap tu, dia sekitar 600. Itulah bahasa Arab yang standard yang Nabi Muhammad guna tu. Kan? Tapi dia kumpul-kumpul daripada Johum, daripada 2000 sebelum Masihi lah. 2000 sebelum Masihi tu dah berlaku dah. Orang-orang Arab yang mula berkumpul daripada bangsa Johum. Dia jadilah bahasa yang standard. Sampai zaman Nabi Muhammad tu lagi dah standard. Sampai hari ni orang tak boleh nak ubah sebab Quran tu dibaca hari-hari. Ada orang kata dalam Quran ada 1000 kesalahan dari segi tata bahasa. Dia pun komen. Buatlah komen, tulis buku ni. Mengatakan 1000 tempat salah dalam bahasa, dalam Quran ni telah salah 1000 tempat. Dia tunjuk ada contoh-contoh. Maka ahli bahasa Arab pun tilak. Apa pasal pula Quran nak jadi salah? Quran tak boleh jadi salah. Sebab bahasa Arab itu ditiru daripada Al-Quran. Macam mana Quran boleh salah? Bahasa Arab itu ditiru daripada Quran yang sekarang ni. Macam kita kalau nak tengok bahasa Malaysia kan kita tengok Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi Dewan Bahasa dan Pustaka bila kita tengok tak boleh kata dia salah sebab kita tiru dia. Kita lah salah, bukan dia Dewan Bahasa tu salah. Kita salah sebab kita tiru dia. Jadi Quran tak boleh salah pasal orang Arab tu sama ada dia Kristian, sama ada dia Yahudi, depa kena tengok pada penggunaan Al-Quran. Sebab itulah penggunaan yang paling betul sebab dia tidak pernah ditukar. Jadi Arab yang bukan Islam pun kalau dia nak tengok standard bahasa Arab, dia akan rujuk pada cara penggunaan dalam Quran. Macam mana nak guna perkataan inna, macam mana nak guna perkataan illa, macam mana nak guna perkataan min dan ma. Jadi mereka akan lihat kepada Al-Quran. Jadi bila orang tulis buku 1000 tempat kesalahan di dalam Quran,
puak-puak ahli bahasa yang daripada orang kafir pun kata hang yang tak cerdik, hang kata Quran tak cerdik. Hang kata bahasa Arab ni rujukan dia Al-Quran. Di mana boleh kata Al-Quran salah? Sebab itu rujukan. Nampak tak? Kayak kita ni, kalau kita pergi baca tengah jalan, kita betul ya salah. Kan? Tapi rupanya kita tak faham. Sekejap macam kita dengar Muhammadun. Tadi kata Muhammadun, dia kata Muhammadan pula. Muhammadin pula. Faham? Sama aja. Sebab itu usul dia punya tense saja. Kita tentu pun kita dah keliru dah. Jadi bila kita lihat kepada apa yang Allah Ta'ala cerita kepada kita, berlaku syariat, cara-cara pernikahan zaman Adam AS, dia kembar. Jadi syariat masa itu, hak kembar ni kena mari sini, hak kembar sini kena pergi situ nak kahwin. Dia tak boleh kahwin dua ni sebab dia jadi macam kita seibu sebapa. Dan dia pun masa itu memang seibu sebapa. Cara nak kahwin, syariat masa itu, perempuan sini kena mari sini, perempuan sini kena mari sini. Oh, boleh kahwin. Syariat dia masa tu lah. Kalau tak bagi kahwin mahram tu, nak kahwin dengan siapa? Manusia ada banyak tu je. Jadi syariat masa tu, dia kena kahwin kembar yang lain. Maka inilah punca jadi pergaduhan antara orang yang kuat dengki ni, si Khabil. Sebab Khabil kata dia punya kembar comel. Kembar si Habil tak berapa comel. Sedangkan ada kalau 40 set, 40 orang baru perempuan ada kan, tak termasuk Hawa, 40 semua cantik-cantik belaka. Dia ada perasan, dia kata dia tu tak cantik, nak main mana boleh. Dia nak menikah dengan kembar dia juga. Sebab dia kata ni ratu cantik, tak boleh lah bagi aku bukan ratu cantik. Maka Adam AS kata macam ni, kalau hang nak menikah juga dengan hang punya kembar, boleh. Tapi kena tanya Tuhan, cara nak tahu Allah Ta'ala terima hang punya pandangan atau aku punya pandangan. Aku punya pandangan hang kena kahwin dengan kembar si Habil. Si Habil kena kahwin dengan kembar hang. Maka kata Nabi Adam, kalau macam tu kita kena buat macam undi lah. Nabi Adam kata, okey, hampa dua ada teknologi sendiri, teknokrat sendiri. Kita tengok siapa yang Allah Ta'ala akan terima. Buatlah korban daripada hasil usaha masing-masing. Si Habil pergi dekat ladang dia belik, cari hak kemetot, cari hak buruk, cari hak isi tak apa nak jadi. Biar ni je lah, buat korban. Apa hal nak bagi cantik-cantik, cantik aku lah guna. Wujud tu. Dia kata wujud. Dia ambil lah kemetot pergi buah dengan kotak dekat bukit nak Nabi Adam kotak. Yang si Habil ni dia pergi dekat ladang ternakan dia, cari punya cari. Ni gemuk lah ni. Tak boleh, kena cari gemuk lagi benda ni. Cari yang gemuk lagi. Dah gemuk sama gemuk. Cari hak sehat lagi daripada ni. Dia cari begitu. Allah sekali dapat lah. Allah ni hak paling sehat kan. Tapi hak ni aku paling sayang sekali. Allah nak bagi korban pula. Yang ni habis tinggal ni. Tapi hak ni hak paling sayang sekali. Dia pun bawa lah kambing dia, biri-biri dia, hak paling dia sayang sekali, hak gemuk sekali, hak sehat sekali. Dia letak atas bukit. Maka tengok Allah Ta'ala terima kambing tadi. Kambing hak comel roti Allah Ta'ala terima. Marah lalu si Khabil tak boleh. Sampai dalam bab mengundi ni pun boleh tak hang juga. Ni tak boleh. Hang aku kena katok sampai mati. Dia jatuh hukum katok sampai mati dah. Bebal lah. Bebal. Kan? Kalau bertengkar, berdebat, pakai fakta, tak ada nak menang. Main auta, fakta. Pakai auta pun tak menang. Pakai bebal. Kan? Pakai bebal.
Salah satu undang-undang bebal kita panggil lah ni ISA lah, ikut suka aku kan. Undang-undang bebal tentang tak menang. Cara aku tak menang. Tangkap bebal tanpa bercara kan, ada kaedah dia. Tangkap tanpa bercara tu bebal tu. Dulu Kabil dia bebal lah. Bukan dia batu. Bombay. Habis kata kalau kau nak letup kepala aku, letup lah. Aku tak berani nak letup kepala kau. Berdosa weh, bunuh orang. Tengok. Zaman tu baru ada 82 orang. Masa tu dia tahu dah salah bunuh orang. Sebab syariat ni serupa saja. Cuma peredaran beberapa syariat kerana peredaran zaman. Bunuh masa itu salah lagi lah. Kita tak boleh bunuh orang ni. Zalim pada diri sendiri, zalim pada bangsa sendiri, zalim pada agama sendiri. Tak boleh bunuh. Ikutlah, kalau hang lepas atas kepala aku, matilah aku. Tapi aku tak ambil lepas lah atas kepala hang. Tapi Kabil ni beban. Lepas juga. Dah lepas tu, dia tak tahu nak buat apa dengan mayat si Habil. Pikui ulu gila, tak tahu nak buat apa. Dia tak ada orang beban. Lepas tu menyesal. Silap bodoh dia. Yang tengoklah dia pun masa tumburan tinggi-tinggi kan. Kalau Nabi Adam 70 star, dia berapa star? Lebih kurang tu lah juga. Kalau nak pendek pun 60 star, 50 star tu berat mai letih weh. Kan? Cuba heret kita sama kita pun. Kan? Senaman duk pelari orang atas belakang tu sekejap boleh lah. Kalau sampai tengah hari, letih. Dia heret apa nak buat. Penin. Lepas tu dia butuh dari bodoh tu. Bodoh tu. Tapi benda dah berlaku, bodoh tu. Maka Allah Ta'ala hantar burung gagak berkelahi. Lepas tu aku patuk hang lompat ni. Mati dia tu. Yang hak hidup tu pergi tarik kenai pergi kat bumi. Cakap tu. Tarik, pum masuk dalam tu. Tiba. Dia kata bodoh tu. Aku burung tu cerdik dia tu. Pada aku, peti juga cara-cara dah bunuh orang. Tanam orang peti juga. Bodoh aku kalau banding dengan burung gagak tu. Sebenarnya Allah Ta'ala hantar burung gagak tu nak ngajar macam mana nak tanam orang. Tengok teknologi yang Allah Ta'ala ajar. Pasal apa teknologi tu tak dibawa daripada syurga? Lah kita main daripada syurga, bawa lah teknologi syurga. Di syurga mana ada orang mati? Jadi tak ada lah teknologi orang mati. Jadi Adam pun tak bawa teknologi orang mati. Dia pun tak ada nak ajar kalau mati kena tanam. Pasal tidak ada contoh mati di syurga. Besok kalau kita mati, besok masuk dalam syurga. Walaupun masuk neraka dulu, katuk-katuk petik. Macam mana kita dosa banyak kan? Katuk-katuk petik. Masuklah juga syurga. Lepas masuk syurga tak mati dah kita, tenang. Tak mati dah. Kan? Jadi teknologi mati tak ada di syurga. Jadi Adam tak ajar anak dia. Itulah burung Allah Ta'ala hantar untuk ajar. Ni kalau mati, kau buat, kau orang tanam. Pada muka kau. Kau yang katuk dia bagi mati, kau tanam dia seorang-seorang. Kalau nak pergi panggil orang main tanam, habis satu kampung tahu. Lah bunuh. Tapi tiap-tiap kejahatan Tuhan akan maklum. Sebab ini jadi contoh. Dibaca-baca dalam Quran tentang pembunuhan dua beradik ni. Dibaca-baca dalam Quran. Jadi pahala lah pula. Bukan kata bila kita cerita bunuh tak dapat pahala. Dapat pahala ni contoh dia. Cerita bunuh si Kabil dengan si Habil. Jika yang kita cerita tu mendatangkan faedah, dapatlah pahala. Kalau cerita tak dapat faedah, tak payah cerita lah. Kan? Jadi, kalau kita tengok dari segi teknologi di sana tu, Nabi-Nabi yang ada, Nabi Adam dia hidup selama 9 generasi. Di antara anak-anak dia yang menjadi Nabi ialah Nabi Sid dan Nabi Idris. Dan dikatakan Nabi Adam AS ni mati ketika zaman Nabi Idris. Panjang hidup Nabi Adam ni. Sampai Nabi Idris tu baru dia mati. Sebab
Nabi Idris dilahirkan ketika umur Nabi Adam berumur 622 tahun. Nabi Idris dilahirkan ketika Adam berumur 622 tahun. Nabi Adam wafat ketika dia berumur 950 tahun. Jadi maknanya dia sempat hidup bersama dengan Nabi Idris sekitar 330 tahun. Lebih kurang tu kan? Lama. Jadi kalaulah kita fikir cara otak kita, kalau Nabi Idris saja yang pandai menulis, dia dah duduk sampai 300 tahun dengan Nabi Adam, mesti dia mengajar Adam sekali pandai menulis. Kalau kita fikir begitu pun maknanya semua orang dah pandai menulis dalam masa itu. Cumanya teknologi itu ada orang mewarisi dan ada orang tidak mewarisi. Maka jadilah orang yang mewarisi itu tidak buta huruf. Orang yang tidak mewarisi, dia jadilah buta huruf. Macam kita anak-anak lah, bukan semua mau mengaji. Ada yang tak mau mengaji, kita nak kata apa ke dia? Kan? Bagi buku, bagi beg, dia mengaji dah lain. Orang balik sekolah, dia balik. Kan? Tak nak buat lagu mana? Tapi kalau nak mengaji sungguh, pandai lah sungguh. Kita kata, cuba tanya sahabat-sahabat kita yang pergi ke Kemboja. Dia buat tanda bukan pandai menulis. Padahal kita dah pandai menulis. Iyalah, mereka kan menghadapi perang. Perang tu menyebabkan mereka tersisih. Kita dulu pun perang, tak erti menulis juga. Tapi kita duduk, zaman kita dengan dah ni baru ada tak sampai pun 100 tahun kan. Zaman kita tak erti menulis dulu. Saya duk ingat lagi, saya duk ikut mentua saya, mak saya pergi mengaji tadika. Tadika lah pula. Tadika mungkin sekolah dewasa. Kira tadika lah juga kan, cikgu mengajar AR. Masa tu cili aja, CHICLI ni, cili. Baca elok lah. Tapi satu orang tak tahu, CHILI. Satu orang tak ada jawab. Cikgu buangkan buku ni, ada pelawat datang. Abang nak murid mana, tunjukkan mak lejuk. Nampaklah cabai warna merah ada. Tangkai macam orang tak tahu. Payung. Saya cikgu. Apa dia? Payung. Dah. Payung lah pula. Tengok cabai tu macam payung. Kan? Aku dah boleh buat cerita tu je lah. Ingat apa Jim? Ni Jim mata tonje. Tentu lah dia mengaji tadika. Sampai sekarang ni mana sampai 100 tahun lagi kan kita. Sekitar 54 tahun, 58 tahun. Berapa hari ya kita merdeka. Teknologi kan cepat. Dulu teknologi pun lagi cepat. Dia ambil teknologi syurga, semua nak turun juga anak-anak. Takkan turun lambat-lambat. Dulu kan ada universiti. Kenapa turun selalu lah? Kalau cerita belayar, kalau cerita habis. Tak boleh kata kuliah kita berhenti tekan telur saja. Besok datang cara-cara memanaskan telur. Tak boleh. Dulu mana ada silibus. Dia cerita habis. Tu ya? Lah boleh ha? Ini cerita dia bahan saja. Besok bawa cerita cara Tomei. Mana boleh begitu? Nak buat uti channel pun mengaji seminggu. Lah kan? Dah nak cak RM20 buat itu. Bila kita lihat pada sejarah demikian, maka kita dapatlah faham bahawa anak-anak Adam adalah anak orang-orang cerdik. Teknologi yang mereka bawa adalah teknologi yang canggih-canggih. Tak sepatutnya kita kena tipu. Tapi itulah, macam mana dah kena tipu. Dalam dia pun ditipu lagi. Senyum lagi kena tipu kan. Memanglah. Orang nak suruh hapuskan PTPTN pun dia pun tak maulah juga. Nak bayar lah juga. Saya pun jadi pening. Saya suruh bayar, tak bayar. Ajak tu tak bayar, nak bayar. Itu kita nak bagi rotate free. Tak mau. Nak bayar juga. Lepas itu kena tangkap, taman. Akan datang, siapa tak bayar rotate, dia kena sita. Satu hari duduk dalam kandang sita, kena bayar RM50. Tak kira betul.
Bayang motor kena duduk seminggu dan 6 biji dalam balik boleh cari RM50. 7 kali 5, 300 motor tu pun jual 400 duit kat hang. Akan ikut pasaran, benda tu dah ada. Cuma dia fikir bila nak buat, bila nak buat. Sebab kan nak buat lah. Itu tak ada. Menang so dia buat lah. Ha? Menang so dia buat. Tak kira dia nak buat, dia buat, dia kira menang tak menang. Dia tengok mikir. Jadi kalau kita tengok dari segi cerita konsep Nabi Adam dengan anak-anaknya, maka kita lihat di sana bahawa sudah ada teknologi yang begitu canggih, pendidikan yang begitu sempurna telah diberi oleh Adam kepada anak-anak dia, sehingga anak dia berjaya menjadi seorang yang ahli takwa. Contoh Habil, bila nak buat kerja kebajikan cari hak cantik-cantik. Tetapi ada juga yang tak berjaya, seperti Khabil, cari hak uluh-uluh. Jadi kita janganlah duk fikir bila satu orang buat jahat, mai mana dia tu, sekolah mana, duk kira nak pergi tutup sekolah tu. Jangan. Sebab dalam banyak-banyak pisang, satu tandang pun mesti ada yang tak? Takkanlah bila satu orang curi kita tangkap. Sekolah mana? Sekolah kebangsaan Liam dalam. Kita tutup je lah sekolah tu. Betul ke? Tak boleh. Anak Adam didik sendiri pun selalu.
baca sambung sikit. Kalau kita nak lihat dalam Quran cerita tentang kisah kedua putera Adam alaihissalam, boleh lihat dalam surah Al-Ma'idah ayat 27 sehingga ayat 27 hingga ayat 31. Kalau siapa ada terjemahan Al-Quran boleh semak dalam surah Al-Ma'idah. Kita balik daripada konsep tadi. Kalau Adam alaihissalam didik sendiri pun tengok jadi celau. Jadi janganlah kita berasa sedih apabila kita mendidik anak. Ada anak yang jadi orang, ada anak yang tak jadi orang. Sebab Adam pun latih anak dia. Ada juga orang jadi orang, ada juga orang tak jadi orang. Itu Adam sendiri, Nabi. First generasi orang sikit, tambahlah orang banyak. Musa As-Samiri, dia dipelihara oleh Jibril alaihi salam. Umat Musa As-Samiri kecil-kecil lagi, Jibril alaihi salam ambil belah dia di satu pulau, ajak semua ilmu kat dia. Boleh kat dia, dia buat lembu boleh bunyi. Nabi Musa pergi terima wahyu dekat Bukit Tur Sina. Dia panggil semua pengikut Nabi Musa, mai sini kita sembah lembu ni. Sebenarnya Nabi Musa silap. Dia sebenarnya nak pergi jumpa gaduh apa dengan Tuhan ni lah, Tuhan nak sebenar. Nabi Musa pun terima 40 hari 40 malam. Mereka pun sesat 40 hari 40 malam duk sembah ke lembu tu. Ada kepatut. Kalau kita fikir otak kita lah, kalau mengaji dengan Jibril, takkanlah jadi kecelau. Tak semestinya cikgu canggih, dia pun canggih. Dia celau dia juga. Tu semua hak mengaji tu, semua keluar Universiti Melayu belaka, Universiti Kebangsaan belaka. Semua dalam universiti tu kata wajib kita melaksanakan hudud. Tak ada satu universiti pun kata tak wajib melaksanakan hudud. Pasal apa bila keluar jadi semua tak ada hudud? Buku serupa kan, mana boleh, sama je. Tapi keluar jadi macam-macam. Jadi jangan kita susah hati dengan berlaku yang macam-macam. Sebab Tuhan kata Dia yang menjadikan kita, Dia yang menghidupkan kita. Sebenar-benarnya tujuan Dia ialah untuk menguji siapakah di antara kita yang akan patuh kepada Dia. Hai, Tuhan nak uji aku, Dia tak tahu dah aku siapa. Dia tahu. Kita yang tak tahu kita jadi lagu mana. Dia tahu dah. Sebab tu apabila dijadikan kalam, kita bincang itu dia jadi kalam, kita bincang dia jadi lauh mahfuz kan. Allah Ta'ala suruh kalam tulis dekat lauh mahfuz. Berapa orang penduduk langit, berapa orang penduduk bumi. Penduduk bumi termasuk kita lah. Berapa orang yang masuk syurga, berapa orang masuk neraka. Nampak tak? Ingat? Mana Allah Ta'ala tahu dah kita siapa dia. Yang tak tahu kita siapa dia, kita. Dan apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat sekarang ni, kita nak bukti kepada siapa? Nak bukti kepada kita lah. Bahawa kita lah yang boleh mengikut Quran. Tuhan tahu dah kita kepada dia. Betul tak? Jadi kita kena buktilah pada kita sejauh mana kita dengan Quran. Kalau tidak, jadi cerita Habil dengan Qabil, seorang bedul, seorang menipu. Satu sekolah tu, sekolah Adam. Tapi jadi dua kerja yang tak serupa. Sampai hari ini, selama kita bernama manusia, kita akan bawa dua tabiat ini. Dua tabiat ini atas kita lah. Kalau orang tua kata banyak udang, banyak garam. Jadi siapa yang banyak anak, dia akan tahu lah anak dia begini, anak dia begini, anak dia begini. Kan? Ada anak yang pemurah, bagi banyak tinggal mak dia. Ada anak yang tak berapa pemurah, bagi juga sikit. Ada yang tak bagi langsung pun ada. Tapi manusia tidak boleh lari daripada kaedah-kaedah tu. Dulu, kini dan selama-lamanya begitu lah. Kan? Tak nak bicara yang bela tu.
tak jadi orang lah dah. Orang dia memang macam tu. Jadi apa yang kita kena lihat sekarang ni ialah kembali baca Quran. Lihat apa yang berlaku di antara Nabi dengan umat dia. Kita kena lihat dari segi teknologi yang diajar zaman dia. Apa jadi? Adakah teknologi itu kita dah bawa ke zaman ini? Atau kita tertinggal teknologi itu? Kenapa kita tinggal? Sedangkan teknologi itu bagus. Kalau nak bandinglah simen yang kita buat dengan simen yang dibuat oleh kaum Nabi Hud, siapa agak-agak tadi zaman Nabi Musa, kalau dia buat pergi tu piramid, buat piramid tu macam saya kan? Dia buat apa? Mana ada kilang semen tasik tu tak buat lagi tu. Kau dah ada tak? Tak ada lagi. Tapi mereka punya campuran batu bata, kita pun tak boleh nak lawan. Betul tak? Dia punya canggih. Kalau zaman sebelum Nabi Muhammad tu, ada satu dia panggil empangan Ma'arif. 300 tahun sebelum Nabi dilahirkan, pecah empangan tu. Empangan tu, kalau kita sekarang ni, kita kata macam dia buat empangan kenyir, empangan apa nama, lembu, munggu apa tu lah, yang dia kata canggih-canggih tu. Tu canggih lagi. Pecah empangan tu satu lagi balik. Tu cerita zaman bila. Buat zaman-zaman dulu. Jadi tak ada dulu, mana nak ada sekarang. Zaman Nabi Adam dah pakai tutup aurat. Macam mana yang katakan tutup aurat? Takkan nak tutup dengan daun pelepah tamar. Tak jadi tutup aurat dengan pelepah tamar. Betul tak? Dia mesti jadi baju. Jadi teknologi baju ni telah ada bersama dengan Adam. Adam ada zuriat pertama, zuriat kedua, zuriat ketiga, sampai kita sekarang ni zuriat yang berapa pun tak tahu. Kita pun tak pernah bilang. Yang kita tahu, kita bin Tok Wan bin Tok Nek bin tak tahu. Saya tanya lah bapak kita. Kita tak tahu kan. Siapa boleh tahu sampai yang ketujuh? Itulah ni semua tak mohon. Kalau nak duit, Sultan semua keturunan daripada Zulkarnain. Mohon tu. Sultan keturunan daripada Zulkarnain. Bila tengok kat masjid ni daripada pelekat, buat ni baca sejarah mana? Sultan kita keturunan Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain. Kita tanya dia siapa Iskandar Zulkarnain, dia pun tak tahu siapa Iskandar Zulkarnain. Tapi dia boleh kata Sultan keturunan Iskandar Zulkarnain. Boleh. Dia pun tak faham. Tapi pasal nak nama dan sebagainya, bodek punya hal, boleh betul. Jadi rosak habis sejarah. Rosak sejarah gitu. Padahal kita dah tahu dah zaman dulu-dulu, siapa yang boleh jadi bos kita ialah orang yang tampar kita, yang tumbuk kita. Kita nak tumbuk dia tak boleh. Dia ada jadi bos kita. Kan? Dah tak ada sistem tu. Sebab itulah ni kalau orang menang pun kita boleh pergi tampar dia. Sebab dia menang lebih dari 3 undi je. Bukan kita tahu siapa kuat lagi. Kita boleh pergi tampar dia pun, walaupun dia menang. Dulu tak ada. Dia bagi faham. Siapa nak lawan lagi? Tak ada apalah. Bila cakap apa? Ya. Sekarang tak ada sistem tu. Lepas itu Sultan ada hulu balang tak puas hati, memberontak. Bodang Sultan tu jatuh. Kan? Jadi puak ni kita panggil gorila. Dia dah naik atas, dia jadi Sultan. Sultan jadi gorila. Gorila ke gorila? Kan? Duduk bincang buah pokok tu. Macam cerita Piramli tu kan? Ya. Begitulah Sultan dulu dia bersilih ganti. Jadi takkanlah semua Sultan tu keturunan Zulkarnain. Tak masalah. Tapi kalau kata semua keturunan Nabi, ya betul. Betul. Kalau keturunan Nabi semua betul. Yang paling penting kita lihat
keturunan manusia banyak. Yang penting mai kat Malaysia ni, orang Arab panggil kita orang Jawi. Kalau kita pergi di tanah Arab, dia akan panggil kita orang Jawi. Jawiun maknanya kita ni anak Jawa, Bani Jawa. Rupanya Nabi Ibrahim ni, dia ada anak 6 orang dengan isteri yang bernama Qaturah. Kita duduk mengaji, kita ingat Nabi Ibrahim bini 2, dia bini 3. Yang dengan Qaturah dia ada 6 orang anak. Seorang daripadanya nama Jawa bin Ibrahim. Yang Jawa Ibrahim tu lah anak cucu piuk dia yang jadi keturunan di Yunan, Tokyo, Pulau Bali, Malaysia. Walaupun yang datang tu daripada Jawa, main dekat tanah Melayu. Walaupun yang datang daripada Yunan, main nikah dekat tanah Melayu. Dua-dua keturunan Jawa. Tapi dalam kita duduk, kita Jawa kita sepupu je dengan Nabi Ismail, sepupu dengan Nabi Ishak. Bukan orang lain, sepupu. Tapi ada lagi puak-puak Jawa kita berangan nak jadi Mahdi, betul tak? Tak tahu tu. Dah keturunan tu salah. Keturunan nak jadi Mahdi, dia keturunan Nabi Muhammad melalui Fatimah. Bapaknya sebelah Hasan, ibunya sebelah Husin. Kalau kita ni dah keturunan Jawa, kalau termenikahlah dengan keturunan Husin pun tak jadi benda dan sebab kita dah Jawa. Dia kena dua-dua tu daripada Hasan dan Husin. Nak jadi Mahdi juga. Ni kat Malaysia ni banyak nak jadi Mahdi, 3 orang nak jadi Mahdi, betul kita buat. Jadi kalau kita faham sejarah, kita tak akan ditipu oleh cerita-cerita yang macam ni. Tapi kalau kita tak faham sejarah, mudahlah orang yang mengaku buat persatuan Ashabul Kahfi, ketik yuran 3,000, kita pun bayar, kita pun bangat apa buat Ashabul Kahfi juga. Kan? Malaysia ni macam-macam. Kalau kita faham dia punya sejarah Ashabul Kahfi apa. Ashabul Kahfi itu dia zaman mana? Zaman Kristian. Lepas tu dia dah tidur dan mati dah. Nanti dekat kiamat ni baru Allah Ta'ala benarkan dia bangun. Jadi antara kiamat dengan zaman dia, tak ada cerita lagi orang naik untuk jadi kafir-kafir, tak ada. Kiamat besok baru dia datang bersama dengan Imam Mahdi, bersama dengan Nabi Isa. Dan mereka akan naik haji bersama-sama dengan Nabi Isa. Kan? Tak ada lagi. Ni kat Malaysia ada persatuan kafir. Tak faham tu. Jadi mudah-mudahan dengan kita melihat beberapa sekilometer saja daripada sejarah anak cucu Adam, dapatlah kita faham bahawa kita bukanlah manusia yang betul-betul jahil dan melalui zaman-zaman yang seperti yang digambarkan di dalam buku-buku tamadun yang kita pernah baca, dan digambarkan dengan tahun-tahun yang tidak munasabah, dengan tahun-tahun yang tak munasabah, 100,000 tahun yang lalu, 35,000 tahun yang lalu. Sedangkan kita dengan Adam baru 6,712. Kan? Okey. Kalau ada beberapa soalan yang boleh bincang minit dua. Kalau ada, kalau tak ada kita ada ke soalan? Jarang susah sikit nak ada soalan. Tambah pula soal sejarah yang tak ada apa perasaan. Kalau sejarah dalam perasaan, mau juga ditanya. Kan? Tapi janganlah pelik apa yang saya cakap ni kan. Sebab tu orang tak mau nak ajak lah peperiksaan macam ni, celama. Kan? Pernah dah dengar pencahak saya cerita ni? Tak pernah dengar. Kaji-kaji balik. Nabi Adam dengan kita 6,712 tahun. Umur Nabi Adam, kalau dia hidup 6,712 tahun dengan kita lah. Sebab di sana ada hadis yang mengatakan bahawa umur dunia ini maknanya kira daripada Adam. Ada hadis, tapi ulama tidak mensabitkan kedudukan hadis itu. 7,000 tahun. Jadi kalau sekarang 6,700,
ada 300 tahun lagi lah kalau gitu. Tapi hadis itu tidak disabitkan oleh mana-mana ulama. Tak wani nak kata betul tak betul. Kan? Nampak? Jadi kalau 7,000 tahun, ada 300 tahun lagi. Kalau kita kira itu, tak kita pula jadi kasih amat. Contohlah. Kan? Sebab kita pun tak tahu. Yang dia kata tahun tu, tahun siapa? Tahun kita pun sama-sama kita pun tak sama. Tahun orang putih boleh. Tak? Tahun Islam boleh. Kita tak habis tahun lagi, dia habis tahun dah. Kita habis tahun dah, dia tak habis tahun lagi. Betul tak? Tambah pergi kira dengan Jawa pula. Jawa pun dia ada tahun dia sendiri pula. Cina dia ada tahun dia sendiri pula. Tak sama. Tahun Cina tu berapa ribu dah tahun ni. Dah 2,000 lebih, 2,500 lebih tahun Cina. Tahun Yahudi berapa dah? 6,000 5,000 lebih, 5,700 lebih tahun Yahudi. Tak sama. Padahal sama-sama ada dunia. Pakai kira dengan langit, tengok bulan dan bintang. Tapi jadi tak sama. Jadi kita tak tahu maksud Nabi itu 7,000 tahun itu refer ke mana. Kalau akhirat ada hadis mengatakan satu hari 1,000 tahun sama dengan satu hari. Jadi kalau seminggu di akhirat seperti 7,000 tahun. Kita pun tak faham. Tak nak faham. Tak ada nak faham. Betul tak? Jadi kita tak ada nak comot-comot gitu. Kalau comot-comot tu tadi kita pun jadi kasih amat juga. Kita pun bawa keluar buku. Bawa keluar buku mengatakan pada bila 300 tahun lagi, maknanya sekarang 1432 tampuk dah 3 tahun lagi. Yang pro hijrah 1,700 berapa lah kiamat. Tulis buku pro hijrah. Yang tak pro hijrah pula, yang pro Masihi pula, tambah 3 tahun 2,312 tahun 2,312 kiamat dah. Jadi jadi tak sama sebab tu hari tak sama. Tapi sama-sama tambah 300 tahun. Tapi jadi tak sama. Jadi keluarlah 2-3 buku macam baru ni lah keluar buku 21 Disember tahun 2012 kiamat. Siapa ada baca buku tu? Pasal dia kata kalender orang-orang Maya buat tarikh. Tidak ada tarikh 22 Disember 2012. Tak ada. Jadi dia kata 21 Disember ialah hari akhir dunia. Macamlah orang Maya tu hari besar. Itulah. Mereka kata mereka canggih sangat. Dan dah pergi tengok orang primitif. Nak apa? Tak sesuai. Sebab itu jadi celah mula ni. Ingatkan banyak yang orang tak cantik. Jadi terpeau. Okey, insyaAllah kita tak ada apa-apa lah. Tak ada? Tak ada, kita doa kepada Allah diberi kefahaman. Diampunkan dosa, yang penting sekali. Faham, diampun dosa dan dapat beramal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kepada kami kefahaman, bantu kami dalam beramal. Ampunlah dosa kami, ya Allah, bersama orang yang kau ampun. Ya Allah Tuhan kami, tunjukkanlah kami dengan orang bersama-sama orang yang telah kau tunjuk. Ya Allah Tuhan kami mohon dengan segala doa yang pernah dimohon oleh Nabi-Mu, ya Allah. Kami pun tak pandai berdoa padamu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang berdoa sebagaimana ulama-ulama telah berdoa. Matikanlah kami dalam keadaan iman. Jauhkanlah kami daripada tabiat-tabiat yang menyebabkan kami mati dalam keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.